Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي يسر ولا تعسر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, anggota Jawatankuasa Surau An-Nur Taman Indah Jaya, hadirin jemaah muslimin rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpahan rahmat daripada Allah maka dipanjatkan umur, sihat tubuh badan, lapangnya masa kita dapat kita hadir salat maghrib berjamaah dan kita ambil ruang waktu kesempatan masa yang ada ini sama-sama berada dalam Raudhatul Jannah, taman syurga. Moga-moga mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baiklah tuan-tuan, pada malam ini kita tengok sambungan pengajian kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kita masih lagi berada pada tajuk beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 104 muka surat 104, sambungan apa yang kita baca pada bulan lepas, iaitu antara ciri beriman dengan Allah, antara makna beriman dengan Allah ialah yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutus, menghantar para nabi dan rasul sebagai wakil Allah Ta'ala, sebagai utusan Allah Ta'ala, yang mana para nabi dan rasul menunaikan amanah menyampaikan wahyu dan ajaran agama Islam, ajaran tauhid, ajaran la ilaha illallah. Itu kita baca pada bulan lepas dan sambungan pada muka surat 104. Firman Allah Ta'ala, firman Allah ayat Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Surah Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman, dan kami tidaklah mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun. Dan kami itu siapa? Allah Ta'ala. Aku, kata Allah, tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan rasul itu yang diutuskan itu, tak ada satu rasul nabi pun sebelummu Muhammad, melainkan rasul itu, nabi itu Allah turunkan wahyu kepadanya, melainkan kami wahyukan kepadanya. Illa nuhi ilaihi, diwahyukan kepadanya. Semua rasul sebelum kamu wahai Muhammad, semua nabi sebelum kamu wahai Muhammad, kata Allah, daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, sampailah kepada Nabi Yahya, Zakaria dan Nabi Isa alaihi salam.
Maka diutuskan Rasul beserta dengan nuhi ilaihi, diwahyukan kepadanya. Nabi dan Rasul ialah lelaki, seorang lelaki pilihan Allah, dilantik oleh Allah. Bukan orang lantik dia, bukan dia sendiri lantik dia, bukan pengundi, bukan rakyat macam pilihan raya duk lantik YB itu, bukan. Yang melantiknya Allah Ta'ala, dan diutuskan kepadanya, diberikan, disertakan kepada mereka ini wahyu. Apa isi wahyu tu? Dan antara ajaran wahyu paling utama, pokoknya ialah annahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan, tak ada Tuhan melainkan ana, kecuali aku, kata Allah Ta'ala. Maka fa'budun, maka abdikanlah diri kepadaku, jadilah hamba aku, jangan jadi hak lain, hamba hak lain. Fa'budun, maka beribadahlah kepada Allah, maka sembahlah Allah, maka abdikanlah diri pada Allah, maka tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah, kepada Allah semata-mata, bukan kepada yang lain. Jadi tuan-tuan perhatikan di sini ada apa? Tentang uluhiyah Allah Ta'ala, ketuhanan. Dari segi Tuhan itu Allah, itu zat yang layak disembah, tak ada hak lain yang layak disembah. Segala ibadah dituju kepadanya, segala doa dituju kepadanya, segala permintaan dituju kepadanya. Itu makna uluhiyah. Perkataannya la ilaha illa ana, ilah di situ. Para nabi dan rasul, semua nabi dan rasul Allah utuskan untuk mengajar kepada umat manusia tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu jelas. Baik, seterusnya, dan Allah Azza wa Jalla telah mengutus rasul-rasulnya, perenggan kedua, iaitu Nuh, Hud, Saleh dan Syuaib. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengutus rasul-rasulnya. Lalu dia bagi contoh. Contoh siapa dia? Antara rasulnya Nuh, Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, disebut oleh para ulama, Nabi Nuh rasul yang pertama. Nabi Nuh alaihi salam rasul yang pertama. Belum pada Nabi Nuh, Adam dan Idris, sebahagian ulama kata mereka bukan rasul, mereka nabi. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam tidak ada umat yang khusus. Datanglah Nabi Nuh, barulah dia ni nabi, dan dia juga, beliau baginda juga merupakan rasul. Nabi Nuh rasul yang pertama. Lepas zaman Nabi Nuh, berapa orang aja pun yang beriman dengan dia. Peristiwa banjir besar, yang beriman ikut Nabi Nuh menaiki bahtera yang besar, yang tak beriman tenggelam dalam banjir, termasuk isterinya dan anaknya yang kafir itu. Mari pula kaum Ad, Nabi Hud alaihi salam, diberikan contoh pula ke contoh Nabi Hud. Dia tak bagi contoh semua panjanglah. Dia bagi contoh yang jelas, yang terang-terang dalam Quran, cerita detail tentang Nabi dan umat dia. Nabi Nuh dengan umat dia hak degil, hak kufur, diberikan azab dengan bala bencana dengan banjir. Nabi Hud berdepan dengan Ad, kaum Ad. Kaum Ad yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mana lagi contoh? Nabi Saleh alaihi salam. Kaum apa? Nabi Saleh kaum Thamud. Kadzabat Thamud bi taghwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Cerita Nabi Saleh alaihi salam berdepan dengan kaumnya Samud, yang mana Samud ni kaum yang degil, yang tergamak bunuh unta Rasulullah. Rasulullah di sini ialah Nabi Saleh lah. Disebut apa? Naqatallahi wa suqiyaha. Naqatallah, unta Nabi Saleh alaihi salam dibunuh oleh kaum Thamud. Maka Nabi Saleh berdepan dengan kaum Thamud, maka dibinasakan kaum Thamud. Kemudian kaum Syuaib, Nabi Syuaib alaihi salam juga berdepan dengan kaum apa? Madian, penduduk kota Madian, yang terkenal dengan jenayahnya. Apa dia punya dosanya? Apa dia? Bukan apa? Bukan jantan sama jantan. Jantan sama jantan tu Nabi Lut alaihi salam. Syuaib ni berdepan dengan satu kaum penduduk kota Madian yang terkenal dengan jenayah. Apa kita kata? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi
yastawfun. Surah Al-Mutaffifin. Kaum mutaffifin, iaitu orang-orang yang menipu dalam perniagaan. Menipu dalam perniagaan. Timbang pun menipu, tahu nak untung je. Tahu nak untung, menipu dalam perniagaan. Rugilah siapa-siapa hak berurus niaga dengan pok-pok ni. Penipu, jenayah yang besar, iaitu kaum Nabi Shu'aib yang berada di kota Madian. Itu contoh. Jadi Rasul berdepan dengan umat-umat. Maka apa kerja Rasul ini ialah untuk mengajak dan menyeru kaumnya menyembah Allah. Itu mesejnya. Mesejnya sama sahaja. Mesej hak paling pokok. Apa makna mesej? Mesej tu bahasa orang putih dah, bahasa Inggeris. Mesej, pesanan. Kita hantar mesej, makna kita hantar pesanan. Dulu ada SMS, sekarang orang tak pakai SMS lah. SMS short message service, khidmat pesanan ringkas, message. Ini sekarang ni, zaman ni tak ada SMS lah. Semua WhatsAppnya, Telegramnya. Apa makna bila kita hantar WhatsApp, kita hantar Telegram, ada message tu sampai, iaitu pesanan. Ada dia punya mesejnya, ada dia punya pesanannya, ada perkara-perkara yang mahu disampaikan kepada mad'unya. Apa dia? Pokok sekali, hak paling pokok, paling asas, tauhid la ilaha illallah. Ayat tadi juga, la ilaha illa ana fa'budu. Baik, ayat seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah tabaraka taala, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Maka Allah berfirman, dan sesungguhnya walaqad arsalna, kami, yakni Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Nak kenal Nabi Nuh, siapa dia Nabi Nuh ni? Seorang Nabi, Rasul, yang mana apa kerjanya? Faqala, maka dia berkata. Dia tu siapa? Nabi Nuh. Inilah isi dakwah Nabi Nuh. Inilah pokok ajaran Nabi Nuh. Inilah mesej paling utama ajaran Nabi Nuh AS. Apa dia? Ya qaumi, wahai kaum aku, ubudullah, sembahlah Allah, abdikan diri pada Allah, tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, ma lakum min ilahin ghairuhu, yang mana Allah itu sebenar-benarnya Tuhan, tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Ini tauhid. Ini Nabi Nuh, seorang Nabi yang membawa ajaran tauhid. Kadang orang kita duk sibuk Nabi Nuh. Siapa dia Nabi Nuh ni? Nabi Nuh ni engineer buat kapal. Hak tu nombor 10, nombor 20 dah tahu. Nak sibuk nak ni ada pameran di Kelantan. Jabat Agama dah haramkan pameran tersebut. Kononnya kayu daripada bahtera Nabi Nuh. Jadi kamu kenal Nabi Nuh ni siapa? Nabi ke engineer buat kapal? Kadang-kadang bubur Ashura pun kait dengan Nabi Nuh. Buat bubur Ashura, hak ni lah hak dijamu di dalam kapal. Kapal Nabi Nuh. Buat bubur, buatlah bubur, tak ada kena-mengena Nabi Nuh. Nabi Nuh bukan chef, bukan tukang masak. Nabi Nuh bukannya Allah hantar nak jadi tukang masak bubur Ashura lah apa ke benda. Nabi Nuh bukan engineer nak buat kapal. Siapa dia Nabi Nuh? Ni ayat ni surah Al-Mu'minun ayat 23. Ya qaumi ibudullah. Seorang Nabi yang menyuruh kepada tauhid. Seorang Nabi yang berdakwah hampir ribuan tahun. Umur dia pun 950 tahun. Dan ulama sirah, ulama sejarah sebut umat Nabi Nuh antara umat yang paling panjang, paling hidup paling lama, ribuan tahun. Ribuan tahun berdakwah selama 950 tahun. Umur Nabi Nuh wallahu alam, dan tu tempoh dakwah dia ratusan tahun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara hak paling pendek 60 70 memang macam tu Allah buat, nak buat macam ni. Umat Nabi Nuh ratusan tahun, ribuan tahun. Maka apa yang diserunya? Budullah, sembahlah Allah, mengabdikan diri pada Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Duk sembah berhala, duk sembah macam-macam. Dalam Quran sebut bagaimana umat Nabi Nuh ni dia puja pemimpin dia, dia puja tokoh dia, tokoh masyarakat dia puja, pemimpin berpengaruh dia puja, sampai peringkat hak dah mati pun, pemimpin dia hak dah meninggal,
Tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dah mati pun, maka dia buat patung letak nama kawan tu. Antara tokoh nama Ya'uq. Maka punyalah puja pemimpin, sembah pemimpin, maka dia buat patung berhala dinamakan sebagai Ya'uq. Maka dia sembahlah Ya'uq. Ya'uqnya mati lama dah. Ada nama Yaghus. Ya'uq, Yaghus, apa lagi nama dalam Quran sebut? Ada nama Nasra. Ini nama-nama pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat zaman Nabi Nuh dulu yang mereka angkat, mereka puja sampai peringkat sembah, mati pun mereka buat berhala, mereka ukir batu, mereka sembah. Punyalah sesatnya puak-puak. Maka datang Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS membawa kepada ajaran tauhid. La ilaha illallah. Ratusan tahun berdakwah. Laila wa nahara inni da'autu qaumi. Allah mengadu cerita bagaimana dalam Quran Allah merakamkan doa Nabi Nuh, rintihan Nabi Nuh, pengaduan Nabi Nuh. Inni da'autu qaumi, aku duk dakwah pada kaumku. Laila wa nahara, siang malam tanpa jemu. Siang malam berapa hari? Bukan seminggu, bukan setahun, bukan 10 tahun, ribuan tahun. Tapi tak bertambah pun orang beriman kepadaku, melainkan makin jauh. Illa firara, makin lari. Illa firara, makin lari. Dalam kitab sejarah sebut seramai berapa orangnya pun lebih kurang 70-80 sahaja. Dalam tempoh ratusan tahun, beratus tahun, dekat-dekat 1000 tahun berdakwah, hanya sekitar 70-80 orang sahaja yang beriman dengan Nabi Nuh AS. Hak lain kafir, maka ditenggelamkan oleh banjir yang besar, termasuk isteri dia kafir, anak dia pun kafir juga. Itu cabaran ujian Nabi Nuh AS. Baik, ayat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bawah sekali, telah mengkhabarkan juga bahawa Nabi Ibrahim AS telah berkata kepada kaumnya. Mari contoh Nabi Ibrahim pula. Tadi Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim. Saya perhatikan dia mengambil contoh daripada kalangan Nabi-Nabi Ulul Azmi. Apa makna Nabi-Nabi Ulul Azmi? Ulul Azmi makna yang mempunyai ketahanan jiwa, yang mempunyai keazaman jiwa. Azmi sudah jadi perkataan Melayu, azam. Tak, keazaman, ketahanan jiwa, berazam. Okay. Ulul Azmi yang mempunyai keazaman, ketahanan jiwa yang luar biasa. Contoh tadi Nabi Nuh AS. Kemudian Nabi Ibrahim AS. Kalau ikut rankingnya, nombor 1 Muhammad lah. Itu memang tak boleh lawan lah. Nombor 1 Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nombor 2 Nabi Ibrahim AS. Kemudian nombor 3 Nabi Nuh AS. Kemudian nombor 4 Nabi Musa AS. Dan yang kelimanya Nabi Isa AS. Itu Nabi-Nabi Ulul Azmi. Yang ujiannya luar biasa, yang ujiannya bukan calang-calang manusia boleh menempuhnya, melainkan daripada Ulul Azmi yang mempunyai ketahanan jiwa melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Mari masuk pula cerita Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim AS telah berkata kepada kaumnya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat Quran, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim. Allah rakamkan perkataan Nabi Ibrahim ketika berdakwah. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah, maka Allah rekodkan perkataan ini, letak dalam Quran surah Al-An'am ayat 79. Bahkan ayat ni kita dah ulang dalam doa iftitah. Kalau boleh bacalah doa iftitah. Ada orang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, terus ke Al-Fatihah. Tak, malahnya dia, terutama solat sunat lah. Kalau solat fardu mungkin dia jadi makmum, imam baca Fatihah tu dia pun baca lah iftitah. Doa iftitah ni tak sunat kita baca, kecuali lah ketika solat jenazah. Satu, jangan baca lah, itu tak sunat. Ketika salat jenazah tak ada iftitah, Allahu Akbar terus Al-Fatihah, sebab urusan jenazah perlu disegerakan, tak ada iftitah. Yang kedua, ketika masbuk. Ketika masbuk doa iftitah tak payah dah sibuk lah.
Apa makna ketika masbuk? Ketika imam sudah selesai Fatihah, imam duduk wawajadaka ain, imam duduk ujung-ujung dah nak rukuk dah, kita pun tahu dia baca surah pendek, walam yakul lahu kufuwan ahad, qul huwallahu hujung dah tak, kita Allahu akbar, celah mana iftitah tak payahlah. Terus kepada bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillah pun tak payah dah, Allahu akbar, bismillah. Sebab apa? Sebab imam dah hujung-hujung wadduha, amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka di situ tidak lagi sunat iftitah. Lain pada tu, lain pada salat jenazah, lain pada salat ketika kita masbuk, maka bacalah doa iftitah, sunat, besar pahala ni. Ni Allah rakamkan dalam Quran. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Asalnya daripada sejarahnya perkataan ini ialah dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajah aku. Wajjahtu maka aku hadapkan, sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Hadap wajah. Kenapa disebut wajah? Ni pun ulama kaji juga ni. Itulah kelebihan ulama mufassirin, para ulama mufassirin. Setiap patah perkataan digalinya. Kenapa wajah? Tak sebut badan ke? Tak sebut dada ke? Sebab hak menghadap Allah kalau kita solat, kalau kias kepada perlakuan solat, bukan setakat muka hak menghadap Allah tak? Dada kita menghadap Allah, tak? Badan kita menghadap Allah. Kaki pun sunat menghadap Allah juga, menghadap kiblat lah, maksud kita menghadap Allah tu menghadap kiblat lah. Nah, ini wajah tu. Kenapa wajah? Sebab sebahagian ulama sebut kerana wajah tu mewakili panca indera utama dalam kehidupan kita. Wajah tu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan mukaku dan diriku. Tengok terjemahan. Tuan-tuan tengok terjemahan 105 atas sekali itu. Kalau ikut bahasa Arabnya, wajah tu wajhiya tu tak ada perkataan diri. Tapi kenapa dia terjemah sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku? Diri bahasa Arab apa? Apa makna diri dalam nafsi? Kalau ikut terjemah tu bahasa Arabnya, inni wajjahtu wajhiya wa nafsi. Tu kalau ikut bahasa Arab. Kalau ikut dia terjemah tu. Tapi dalam bahasa Arab, dalam Quran tak ada pun nafsi. Kerana apa? Kerana di situ sudah ada unsur tafsiran ketika mana terjemahan ini diterjemahkan oleh penulisnya. Tafsiran kepada wajhi itu ialah nafsi. Wajahku dan diriku. Di wajah ini mewakili panca indera hak utama. Di wajah kita ada apa? Ada mata, panca indera penglihatan. Di wajah kita ada apa? Ada telinga. Wajah tu muka lah. Tak? Muka kepala sekali lah. Tak? Boleh tak? Kalau kita kata, tuan-tuan tengok muka saya, tapi jangan tengok kepala. Boleh? Pening. Macam mana nak buat? Ambil gambar muka saya, jangan ambil gambar kepala saya. Macam mana nak ejah kamera? Sebab muka dengan kepala tu sama lah. Saya tengok muka tuan-tuan, bermakna saya tengok kepala tuan-tuan. Di muka, di kepala ni ada apa? Panca indera yang utama. Ada penglihatan, ada pendengaran, ada akal berfikir, ada lidah, hak bercakap, kalam, perkataan kita. Ataupun kita nak merasa sesuatu, nak merasa makanan, manis ke pahit ke, sedap ke tak sedap ke, panca indera tu. Semua itu nikmat daripada Allah Ta'ala. Nak rasa makanan, nak lihat sesuatu, nak mendengar, ada hidung yang menghidu. Nikmat Allah boleh menghidu bau-bauan. Yang utamanya berada di wajah kita. Maka segala panca indera di situ ditujukan, dihadap kepada Allah Ta'ala. Penglihatan kita, bila kata wajah tu wajhiya, wajah aku, diri aku ni ya Allah, maka dihadapkan kepadamu. Mana penglihatan kita, penglihatan yang diizinkan oleh Allah. Perkataan kita, lidah kita, perkataan yang diizinkan oleh Allah.
Pendengaran kita dengar apa, kita tak dengar bukan benda-benda fitnah, benda mengumpat, kita tak dengar benda-benda lara. Kerana apa? Diizinkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang kita sebut ketika menghadap Allah baca doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tu sebahagian huraian para ulama dalam kitab-kitab tafsir kenapa disebut wajah. Rupanya wajah tu mewakili diri. Dalam terjemahan dia tu, sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada siapa? Lillah, Allah. Allah tu siapa? Dalam ayat ni tak ada perkataan Allah, tapi ada sifat Allah Ta'ala. Ayat berapa tadi? 79 surah Al-An'am. Tak ada pun perkataan Allah, tetapi ada sifat. Apa dia sifat dia? Allazi fataras samawati wal ardah, yang buat langit bumi. Yang buat langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Tuan-tuan kena ingat ayat ni berkait dengan kisah zaman Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim berdepan dengan siapa? Nabi Ibrahim berdepan dengan puak-puak hak sembah macam-macam. Berdepan dengan puak pada peringkat awalnya, berdepan dengan puak-puak yang sembah alam, yang sembah matahari, yang sembah alam ni. Jadi Nabi Ibrahim datang bawa mesej, mula sembah matahari apa ke bendanya. Matahari tu pun makhluk. Apa khaja tu sembah alam ni? Alam tu pun makhluk. Kemudian Nabi Ibrahim berdepan pula dengan puak-puak Namrud. Berdepan dengan bapak dia sendiri. Ada ulama kata bapak saudara, tak kisahlah bapak ke bapak saudara, yang bernama Azar. Yang mana bapaknya mengukir batu-batu, mengukir ukiran lalu jadikan sembahan berhala-berhala. Hak ni hak Nabi Ibrahim berdepan dengan mad'unya. Maka apa lagi mesej Nabi Ibrahim melainkan lillazi fataras samawati wal arda hanifa, yang buat langit bumi ni bukanlah alam ni, bukanlah matahari itu penciptanya, bukanlah matahari itu Tuhan, bukanlah alam ini Tuhan, bukanlah berhala itu Tuhan, bukanlah batu hak mu sembah itu Tuhan. Maka sudah tentu Tuhan ialah allazi fataras samawati wal ard. Itulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka aku hadapkan diri aku ini sembah Allah hanifa, dalam keadaan hanif. Apa makna hanif? Lurus. Apa makna lurus? Dalam ni dia tak sebut perkataan lurus, tapi dia huraikan lagi. Perkataan lurus itu ialah dengan makna dasar tauhid. Muka surat 105 tu, tengok terjemahan dia tu. Terjemahannya itu sudah ada unsur-unsur pentafsiran di situ. Hanifan, kalau ikut terjemahnya ialah lurus. Ada kawan-kawan kita nama Hanif kan. Hanifan muslimau, itu dalam doa iftitah. Dalam Quran setakat Hanifah. Hanif makna apa? Lurus. Apakah yang dikatakan sebagai lurus? Iaitu berada di atas dasar tauhid, tetap di atas dasar tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Ta'ala, itu lurus. Hak lain daripada tauhid, lain daripada akidah la ilallah, semua bengkok belaka. Lurus nak ke mana tu? Lurus menuju Allah Ta'ala, lurus menuju redha Allah Ta'ala, lurus tuju pada tempat sasaran dia. Kita orang beriman ni, mana tempat tuju kita kalau bukan syurga? Mana nak dapat syurga dengan cara redha Allah Ta'ala? Hidup kita ini ialah untuk Allah, mencari redha Allah lillahi ta'ala. Dalam kalam para ulama sufi, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ini orang tasawuf ni, dia sebut benda ni. Orang-orang sufi, dia kuat bertasawuf, dia mengamalkan tasawuf, tarikat-tarikat tertentu yang muktabar lah, yang betul, yang benar, yang lurus. Maka dia punya pegangannya ilahi anta maqsudi, hai Tuhan, ya Allah Tuhanku, engkaulah anta maqsudi, engkaulah maksud aku, engkaulah qasad tujuan aku. Buat apa pun, urusan dunia ke urusan akhirat ke, apa hak kita buat, celik biji mata pagi tadi sampailah nak tidur malam karang, semua kerja buat kita tu berqasadkan Allah Ta'ala. Ibadah kita, urusan akhirat kita, urusan dunia kita, urusan cari makan kita, khojanya makan gaji meniaga, nak jadi apa jadilah, jadi orang politik ke, nak jadi orang apa pun, orang bisnes ke, nak jadi apa sekalipun jadilah, tapi pegang ilahi anta maksudi, qasad kita Allah Ta'ala, waridhaka matlubi, redhamu dah yang aku cari, matlub sesuatu yang dituntut, sesuatu yang kita nak, sesuatu yang kita cari, kita tuntut, redhaka, redhamu ya Allah.
Maka nak tuju ke redha, nak menuju, nak betul-betul sampai ke redha Allah tu kena jalan lurus baru sampai. Bengkak-bengkok tak sampai. Tak sampai kepada redha. Habis tu sampai ke mana kalau hak bengkak-bengkok ni? Hak tak betul ni, hak sesat ni, sampai kepada laknat Allah Taala, sampai kepada neraka Allah Taala. Naudzubillah, sampai kepada maghdub. Al-maghdub makna ghadab, ghadab makna murka, marahnya Allah Taala. Hanifah makna lurus. Hak lurus tu apa dia? Hak semua berteraskan, berpaksikan kepada la ilaha illallah. Tengok dia terjemah di atas dasar tauhid. Hak lain pada tu tak lurus. Agama selain pada Allah tak lurus. Itu bahaya orang kata semua agama sama, semua agama menuju ke syurga kan? Tak apalah, Kristian pun agama samawi juga, agama langit juga. Tak, Yahudi pun agama Allah juga, agama langit juga. Ambil Taurat, Kristian ambil Injil, sama belaka ni, kata dia. Bahaya. Sedangkan Kristian, Yahudi dan agama-agama lain tak ada hak lurus, bukan hanifah, bukan berteraskan kepada la ilaha illallah. Wa ma ana minal musyrikin, dan dinafikan pula. Tadi pengakuan Nabi Ibrahim membuat pengakuan, aku menghadapkan wajahku kepada Allah, itu pengakuan. Lalu dia datang pula penafian. Apa dia nafi? Wa ma ana minal musyrikin. Ma di situ makna nafi. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku ni daripada orang-orang yang syirik. Ni ayat ni biasa saya ni, kalau saya cikgu sekolah rendah, banyak kali ulang pada budak sekolah rendah ketika baca iftitah, darjah 2, darjah 3, kadang-kadang darjah 6 pun tak lepas lagi. Wa ma ana minal muslimin. Lebu. Wa ma ana minal muslimin. Dan tidaklah aku orang Islam. Jauh benar baginya. Sebab tu kena faham bahasa Arab, kena tahu makna dia. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku daripada orang musyrikin. Dalam kitab Bible dituduhnya Nabi Ibrahim ni musyrik. Maka Quran menjawab. Dalam Bible dituduh macam-macam kepada Nabi Ibrahim, Quran jawab lama dah. Wa ma ana minal musyrikin. Tak. Kan ada cerita dalam Quran, orang hok silap tafsir, orang tengok Nabi Ibrahim pernah berdialog dengan tengok matahari besar. Inilah Tuhan. Matahari Tuhan. Tuduhan, fitnah kepada Nabi Ibrahim. Kononnya Nabi Ibrahim tu bertuhankan matahari. Tak. Itu dialog, itu cara berhujah dengan kaum dia, menasabah ke matahari ni Tuhan. Jadi jawapannya ialah membersihkan nama Nabi Ibrahim. Quran merakamkan wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku ni, kata Nabi Ibrahim, daripada kalangan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis yang seterusnya, muka surat 105 nombor 11. Ini masuk bab lain pula. Tadi tu kita baca hak nombor 10 daripada bulan lepas. Bulan lepas nombor 10 tak habis, kita sambung tadi. Sekarang masuk nombor 11, cerita lain pula. Baik, nombor 11, apa makna beriman dengan Allah Ta'ala? Mengiktikadkan, yakin dengan iktikad yang benar bahawa selain daripada Allah tidak dapat mendatangkan manfaat, dan tidak dapat juga mendatangkan mudarat. Ni beriman dengan Allah ni. Makna beriman dengan Allah nombor 11 ialah yakin dengan penuh iktikad yang jazam, keyakinan kita, keimanan kita, iktikad bab akidah juga, lain daripada Allah tak boleh buat apa pun. Tu kata mudah dia. Lain pada Allah tidak dapat mendatangkan apa-apa, sama ada manfaat ataupun mudarat. Manfaat lawan dia mudarat. Manfaat daripada perkataan nafa'a, yanfa'u, manfa'ah. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada kita, yang kita anggap benda tu baik. Itu manfaat. Sudah jadi perkataan Melayu dah. Memang perkataan Melayu pun, tapi diambil daripada perkataan Arab. Nafa'ah. Bahkan nama Allah Ta'ala pun, tuan-tuan baca Asma'ul Husna, 99 nama Allah. Salah satunya apa? An-Nafi'. An-Nafi'u. Tak? An-Nafi'. Apa makna An-Nafi'? Zat yang mendatangkan manfaat. Mari manfaat tu. Manfaat tu datang. Contoh manfaat apa dia? Nak bagi contoh manfaat. Kenyang. Kenyang tu manfaat lah.
Sehat tu manfaat lah. Alim, apa mana alim? Berilmu tu manfaat lah. Mana datang kenyang tu? Nasi ke? Tak. Mana datang sehat tu? Ubat ke? Tak. Mana datang ilmu, alim berilmu tu? Ustaz ke cikgu ke? Tak. Habis tu yang dikatakan manfaat tu, sehat tadi, kenyang tadi, apa lagi tadi? Alim ada ilmu tadi, pandai tadi. Mana datangnya? Daripada Allah Ta'ala. Sebab dia tu zat. Allah Ta'ala ni sifat dia, zat dia an-nafi' yang mendatangkan manfaat. Itu akidah kita pegang betul-betul. Sehat bukan ubat. Kenyang bukan nasi. Tak, pandai bukan buku. Datangnya secara zatnya, secara kita kata apa, secara kefahaman, i'tiqad, akidah kita pegang, datang daripada Allah Ta'ala. Dialah yang mendatangkan manfaat. Baik, lawan manfaat apa dia? Perkataan berlawan pula. Kita mengaji perkataan berlawan. Manfaat lawan dia apa? Mudarat. Mudarat daripada perkataan apa? Darra yadurru mudarrah. Tak, tuan-tuan baca zikir pagi petang. Bismillahilladzi la yadurru. La yadurru makna tidak mendatangkan apa-apa mudarat. Mudarat lawan kepada manfaat. Manfaat ni kebaikan, mudarat ni bahaya. Dah jadi perkataan Melayu juga. Mudarat ambil perkataan Arab mudarrah. La darara wa la dirar. Kan ada hadis Nabi SAW, tidak boleh mendatangkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Ad-darar yuzal. Itu kaedah fiqh. Ad-darar, bahaya tu wajib dihapuskan. Ad-darar yuzal. Mudarat pun sama juga. Datang daripada mana mudarat ni? Daripada Allah juga. Dengan keizinan Allah, dengan kehendak Allah. Bukannya daripada apa-apa zat selain daripada Allah Ta'ala. COVID-19 mudarat tak? Kuman, virus tu mudarat. Datang daripada mana? Datang daripada Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan segala-galanya. Itu dia. Jadi pegangan kita ialah apa sahaja manfaat dan apa sahaja mudarat datang daripada Allah Ta'ala. Selain daripada tu, minta maaf, mu tak ada kuasa pun nak datangkan manfaat. Minta maaf, mu tak ada kuasa pun mendatangkan mudarat. Dan yang tidak ada kemampuan mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat tu, semuanya tidak boleh disembah dan tidak boleh dipuja. Apa mu nak sembah? Kerajaan tak boleh datang manfaat, mudarat pun. Apa duk sembah berhala? Berhala boleh buat apa? Manfaat tak ada manfaat pun. Mudarat tak ada mudarat pun. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS berhujah dengan kaumnya. Ketika mana hancur berhala lain dihancurkan dengan kapak, dengan parang dia hancurkan semua tu. Lalu Nabi Ibrahim letakkan kapak parang di atas berhala hak paling besar. Maka kaum orang kampung dia pun tahu pula, tak menasabah ni berhala besar boleh buat benda ni. Sudah tentu kejemu wahai Ibrahim. Ni kejemu ni, mu kata kat berhala tu. Mulah yang mendatangkan mudarat kepada tahu pula yang berhala tu tak datangkan mudarat, tak datangkan pasal apa mu sembah. Tu hujah dia. Jadi tidak ada apa-apa boleh mendatangkan mudarat dan manfaat melainkan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mendatangkan mudarat, Allah Ta'ala dengan kehendak dia mendatangkan manfaat, maka itulah zat yang wajib disembah, dipuja satu-satunya. Allahu Akbar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka, dan janganlah kamu menyeru wahai Muhammad, jangan sembah, jangan puja. Tu tengok dia punya terjemahannya. Wala tad'u daripada perkataan doa lah. Jangan duk berdoa. Doa tu apa? Duk seru, duk minta tolong. Jangan duk seru, duk sembah, duk berdoa, duk memuja min dunillah, selain daripada Allah. Hak lain pada Allah ni, hak lain pada Allah lah. Macam-macam orang hak ambil lain pada Allah sebagai Tuhan. Musyrikin dulu buat berhala tu sebagai Tuhan, diserunya berhala tu. Ada golongan yang menjadikan malaikat tu sebagai Tuhan, diserunya malaikat tu.
malaikat ke, sembah malaikat. Berhala ke, sembah berhala. Dah, alam contoh tadi, matahari tadi, sembah alam, sembah matahari. Hak sembah orang pun ada, contoh zaman Nabi Nuh tadi. Hak sembah Nabi pun ada. Kristian bertuhankan Isa, menyeru Isa, dia sebut Yesus Christ. Apa lagi? Uzair Yahudi sembah Uzair, anggap Uzair tu anak Allah, maka diserunya Uzair. Kristian anggap Isa tu anak Allah, Yesus Christ tu, maka diserunya Isa apa? Yesus Christ. Semua tu min dunillah, maka Allah larang jangan duk seru. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Apa sahaja yang tidak mendatangkan manfaat dan apa sahaja yang tidak mendatangkan mudarat. Tak ada manfaat, tak ada mudarat. Kerana mudarat dan manfaat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas benda tu. Saya teringat lebih kurang ni cerita lama. 3-4 tahun sudah dah. Lebih kurang 3-4 tahun sudah, ketika tu Datuk Dr. Zulkifli masih lagi menjadi mufti wilayah. Sekarang dia jadi menteri dah. Masa dia mufti wilayah dulu, orang tanya dia, ketika tu tengah hangat ketika mana banyak berlaku dibuatnya persembahan, pertunjukan, show dekat stadium. Dekat stadium ke, dekat padang ke, dia buat satu apa dia panggil Malaysia berselawat. Malaysia berselawat. Kalau buat dekat Ipoh berselawat. Kalau buat dekat Teluk Intan, tapi Teluk Intan tak pernah buat lah seingat saya. Teluk Intan berselawat. Antara kalimah-kalimahnya ialah, selain daripada duk menyanyi Ya Hanana, dia sebut Madad Ya Rasulullah. Madad Ya Rasulullah, tolong kami wahai Rasulullah. Dia jadi isu besar. Boleh ke tak boleh? Madad Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, madad, tolong kami, bantu kami. Udah. Mu seru siapa ni? Maka ditanya kepada mufti. Orang tanyalah masalah ni. Sebab dia ada unsur-unsur meniru Syiah. Puak-puak Syiah dia kata apa? Madad Ya Ali, madad Ya Husain. Madad Ya Ali, Ali tolong. Ali ni Sayyidina Ali dah. Kita pun sayang Sayyidina Ali ni. Khalifah kita, Khulafa' Rasyidin, sahabat Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi, bukan orang lain. Sayyidina Ali ni ahli syurga, yang dijanjikan syurga. Tapi Syiah ni melampau. Madad Ya Ali, hai Ali tolong aku. Sebahagian mazhab Syiah yang lain pula, madad Ya Husain. Husain tu siapa? Anak kepada Ali. Husain bin Ali bin Abi Talib. Husain bin Fatimah, anak kepada Fatimah, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke tak boleh? Ayat ni kata apa? Wala tad'u min dunillah. Tapi inilah kalau buat satu berdasarkan jahil. Ada sebut, nampak Syiah ada sebut macam tu, tiru, tak apa, kita buat madad Ya Rasulullah pula. Waktu pentingnya ilmu. Malam tadi saya kuliah di Masjid An-Naim. Tajuknya ialah kepentingan ilmu. Belajar mengaji. Maka apa jawapan mufti itu? Jawapan mufti itu ialah, maka dia boleh membawa kepada syirik, wa'iyadzubillah. Maka mufti mencadangkan, ubahlah, kalau mu nak sebut madad pun, ubah kepada madad Ya Rabba Rasulillah. Tu penyelesaian dia. Dah memang nak sebut sangat madad tu, minta tolong, maka nak memperbetulkan akidah ni, nak supaya jangan sampai orang ni terjerumus kepada syirik yang amat bahaya tu. Minta tolong dengan siapa? Duk sembahyang mu sebut apa? Baca apa dalam solat? Dalam solat baca apa? Fatihah. Dalam Fatihah kita sebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak faham lagi ke? Iyyaka. Ka tu apa? Kamu tu siapa? Allah Ta'ala. Jangan disyirikkan. Walaupun dengan Rasulullah memarah musyrik pada Allah Ta'ala. Dia tak pernah hajar syirik. Jadi jangan sampai gulu.
Maka kata Tuan Mufti, sekarang dia menteri, dia kata apa? Ketika tu orang tanya 3-4 tahun sudah ni, dia kata ubahlah kalau mu nak sebut madad ya Rabba Rasulillah, tolong kami wahai Tuhan Rasulullah. Siapa Tuhan Rasulullah? Allah Ta'ala. Kan cantik tu, selesai. Duk tihu sangat hak pelik-pelik daripada Syiah, entah daripada mana. Tak, jadi selain daripada Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruka, tak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan darurat. Darurat mana bahaya, mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Kalau mu buat juga wahai Muhammad, kalau mu seru juga, ini warning kepada Rasulullah. Walhal tak mungkin Rasulullah macam tu. Maknanya seru pada kita lah, warning kepada kita. Fa in fa'alta, kalau kamu menyeru lain pada Allah. Tak menasabah Nabi syirik. Kan kita katakan, tapi itu warning daripada Allah. Bila kita baca, lebih pada kita. Fa'in fa'alta, kalau menseru juga, panggil juga, doa juga, minta juga lain pada Allah, fa'innaka idza minadh dhalimin, mujahak lah, muzalim lah, zalim. Bahkan syirik itulah zalim paling besar. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat-amat besar. Sebab tu Allah kata minadh zalimin, maka mu daripada orang yang zalim, yang syirik. Duk seru jin contoh, minta tolong jin, minta tolong setan, ilmu hitam, santau, sihir, macam-macam penyakit khurafat ni, syirik, zalim, jahat. Tak ada lah dosa hak paling besar lainkan syirik pada Allah Ta'ala. Jadi kena faham, tidak ada darurat, tidak ada darurat, mudarat. Saya selalu keliru perkataan darurat dengan mudarat ni daripada perkataan sama sebenarnya. Tak. Kenapa perlu ijtihad darurat? Sebab ada mudarat. Macam baru ni kan kerajaan ijtihad batu sapi Sabah darurat. Kenapa sampai peringkat kena ijtihad darurat di batu sapi? Sebab mudarat. Mudarat apa? Mudarat di sana sekarang ni virus tu lah, COVID-19. Sehingga tak boleh buat PRK. Dan kita doakan degree pun sama juga. Tak payah ada PRK lah musim-musim sekarang. Udah gatel sangat nak PRK. Kita doakan biarlah umum juga, ijtihad juga, degree tu ha. Orang politik dia melabih dah. Tu panggil orang politik. Nak bertanding juga. Tu dia. Jadi ayat ni jelas. Kita pegang satu, i'tiqad segala manfaat, segala mudarat datang daripada Allah Ta'ala. Cuma jangan sampai jadi Jabariyah lah. Ahlus sunnah wal jamaah, ya mudarat daripada Allah, ya manfaat daripada Allah, tetapi Allah buka kepada kita ruang usaha, ruang ikhtiar, ruang berdoa. Sebab-sebab dia kena faham. Contoh katakanlah sekarang ni, apa kita bagi contoh hak sekarang ni lah, COVID-19 ni. Dah tahu dah tu ke apa, kawasan merah. Tak, pergi juga. Cari juga. Pergi juga, tahu dah kawasan Sabah mana dah. Di Sabah mana ni, pergi juga. Tahu dah tengah duk menularnya virus COVID-19 ni. Lalu dia pun berhujah, tak apalah. Tak, mudarat tu datang daripada Allah memang. Tapi ada juga ruang usahanya, ruang ikhtiarnya. Tak, sebab-sebab kepada tu pun sebab kita kena ambil kira juga. Sebab apa? Sebab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Jabariyah. Jabariyah semua sandar pada Allah Ta'ala. Tak, mudarat kita kata tak apa, Allah yang bagi mudarat. Aku bawa kereta laju pun, langgar hak laju pun, merah aku tak berhenti pun, kalau Allah tak datang mudarat, tak juga. Jenuh dah macam tu. Tu Jabariyah nama dia. Kereta brek rosak pun tak repair. Tak. Sebab apa? Sebab dia pegang kepada mudarat datang daripada Allah, manfaat bukan daripada brek, kata dia. Sama juga kalau tuan-tuan sakit, demam, lalu kita kata tak apalah, serah pada Allah, manfaat tu datang daripada Allah. Tak. Jadi sakit demam kita pergi jumpa doktor, pergi klinik, pergi hospital, tu apa dia? Itu usaha. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia buka ruang kepada usaha kita nak sihat. Pergilah klinik, pergilah hospital, cari doktor, jumpa doktor. Lepas tu makan ubat tu apa? Ikhtiar kita.
Dalam keadaan akidah kita, etikad kita, ubat tak ada apa pun, cuma ikhtiar, cuma sebab musabab dia, cuma doa, apa kita kata, usaha kita. Lalu kita bertawakal kepada Allah. Tawakal tu sebab apa? Sebab akidah kita yakin mudarat ke, sembuh ke, tak sembuh ke, sihat ke, sakit ke, semua datang daripada Allah Ta'ala. Barulah kemeh, barulah mantap, barulah kukuh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajar kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah tuan-tuan, insya-Allah dah masuk. Rasanya tak sempat habis nombor 11 ni, tak apalah, kita sambung pada bulan hadapan, hari Isnin minggu yang keempat, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Moga-moga apa kita baca kita faham, dan kita faham kita amalkan. Moga-moga Allah jaga kita, selamat kita dunia, selamat kita akhirat, dan kita kekal dalam akidah yang sahih sehingga ke hujung nyawa kita, insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah lepas pada isyak, lepas salat isyak ada sahabat kita berhajat, kita bacakan tahlil dan doa selamat insya-Allah. Kita tutup majlis tasbih kafaran suratul As.